وأصحابه بشكل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله العالمين وبه نستعين نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزوجنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال صدق رسول الله. Alhamdulillah tuan-tuan, hadirin muslimin, muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita baca syukur kata Allah Subhanahu wa taala pada dapat lagi sama-sama kita hadir dalam rumah Allah ini, hadir ke masjid untuk sama-sama kita menunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan setiap perbuatan perlakuan kita ini mendapat redha Allah Subhanahu wa taala serta ganjaran pahala daripadanya. InsyaAllah setiap langkah kaki yang kita hadir di tempat solat merupakan pahala. Di kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Atau kama qala, setiap perjalanan langkah kaki kamu ke tempat sujud yang di masjid dan surau, maka baginya pahala sedekah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pelihara kita jauh daripada wabak COVID-19 daripada kawasan kita. Dapatlah hadir mengibadah ke rumah Allah. Dan itulah sebaik-baik tanda syukur kita kepada Allah. Kerana barangkali jika ia datang lagi, COVID main lagi tempat kita, pakat-pakat dia main pula dah. Jadi sebenarnya kita nak masih diberi ruang kesempatan untuk dapat beribadah kepada Allah di masjid. Maka kita berdoa juga sungguh-sungguh agar Allah hidayah kita, jauhi kita, selamatkan kita daripada wabak ini. Bahkan bukan sahaja tempat kita, bahkan seluruh diri kita, seluruh negara kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, setiap perjalanan kita ke masjid tadi saya sebut sedekah. Bahkan apa yang disebut oleh Rasulullah, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Atau kama qala. Di sini cukup kemas untuk kita letakkan keyakinan kita berkaitan dengan akidah. Iaitu satu bentuk yang Nabi sebut, apabila kamu melihat seseorang itu dia sentiasa hadir ke masjid, solat fardu 5 waktu terutamanya, maka bersaksilah bahawa dia sebenarnya orang yang beriman kepada Allah. Jadi kita nak kata orang ni memang bukan kita layak nak beritahu, tapi Rasulullah dah sebut. Alhamdulillah, kita Allah Ta'ala pilih sebagai orang yang beriman pada malam ini, dan insyaAllah seterusnya sehingga kita kembali ke rahmatullah. Sebab apa? Masjid tempat yang paling mulia yang Allah Ta'ala sukai. Bagaimana Rasulullah sebut dalam hadisnya bahawa ahabbu
bilad ila Allah masjiduhu. Tempat yang paling Allah Ta'ala sukai adalah masjid. Jadi kalau orang tak mau main masjid, kita tak mau main masjid, kita tak suka tempat yang Allah suka, aku je lah. Habis itu kita jadi orang yang Allah Ta'ala redha kita, sukakan kita, sedangkan kita tak suka apa yang Allah suka. Apa ya? Maknanya dia keluar daripada senarai yang Nabi sebut tadi, orang yang benar beriman kepada Allah. InsyaAllah tuan-tuan, jadi semoga Allah Ta'ala terus memilih kita menjadi orang yang sedia mengimarah rumah Allah ini. Bahkan insyaAllah ganjaran pahalanya cukup besar. Kerana ada juga riwayat hadis menyebut orang yang sentiasa berada hadir di masjid itu, dia mendapat pahala sebagaimana orang yang berjihad fi sabilillah. Hadis sahih. Jadi kita kata benda-benda ni tak adalah nak dapat peluang nak pergi perang macam mana orang lain. Arab Palestin lawan Israel, cuba berapa ramai orang yang lawan, semua takut nak lawan. Habis Israel ramai dah. Kalau betul nak lawan senjata pedang, senjata perang ni memang tak mampu lawan dan takut nak lawan. Tapi tak lama dalam tempat kita ada ruang lagi untuk berjihad. Jihad yang tak nampak perang dengan pedang, tak nampak perang dengan senjata-senjata canggih, tapi berjihad dengan jadi orang yang boleh hadir mengimarahkan rumah Allah ini, pahalanya seperti berjuang fi sabilillah. Nak apa ni? Tak mau juga. Kan? Tak apalah, tak mau nak buat macam mana? Kan? Maka sentiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan yang hadir sebagai tetamu Allah pada malam ini. Tuan-tuan adalah tetamu Allah. Kalau kita tadi tetamu orang kedamaian, tetamu pihak istana, memang makan kenyanglah, hidup senang. Ini kan pula Allah Maha Kaya, pemberi rezeki. Takkan diberinya orang yang menjadi tamunya tu miskin, susah, apa ke dalam. Masalah kita ni tak mau sangat. Apa yang disuruh di agama, akhirnya ditimpa apa-apa yang kita tak ingini. Hakikatnya kita yang mencari susah. Kita yang tak nak beri diri kita berkhidmat pada Allah Ta'ala sebagaimana yang apa yang dianjurkan oleh agama kepada kita. Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini dapat lagi sama-sama kita sambung pengajian kita Tazhib Atraful Hadis. InsyaAllah kita sambung muka surat 29 surat 29 situ. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu biqaumin su'an ja'ala amrahum ila mutrafihim." Rawahu ad-Dailami atau kama qala. Maksudnya Rasulullah bersabda, apabila Allah Ta'ala menghendaki akan menjadi jahat satu-satu umat itu atau kaum, dijadinya lah akan pemerintah-pemerintah atau penganjur-penganjur mereka itu sekaliannya orang jahat-jahat belaka. Baik, maksud dan mafhumnya ringkas, punca kebahagiaan satu-satu umat atau sebaliknya itu berada di tangan penganjurnya. Tuan-tuan, alhamdulillah, bila kita baca hadis ini, sebenarnya pentingnya memilih pemimpin, pentingnya melantik seseorang itu untuk dijadikan pemimpin umat Islam. Maka di sudut pandangan, bila mana Allah Ta'ala menghendaki untuk menjadikan sesuatu kaum itu, suatu bangsa itu, sesuatu kehidupan rakyat itu
dan keadaan yang tak elok atau disebutnya jahat, maka di kala itu pemimpin pemerintah yang dilantik dan dipilih itu memang orang-orang yang jahat-jahat belaka. Tuan-tuan sekalian. Maka kalau disebut nak elok rakyat, pemimpinnya tu elok. Maka kalau Allah Ta'ala nak jadi elok kita ni, satu kaum, satu bangsa, maka Allah akan pilih pemimpin yang naik itu. Pemimpin itu orang yang beriman kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah. Bukan pemimpin-pemimpin yang kaki rasuahnya, buat maksiatnya, melakukan perkara-perkara mungkar, kaki minum arak dan sebagainya. Itu contoh-contoh lah kan. Jadi gambaran itu dah Nabi tunjuklah. Gambaran itu dilihat dari sudut pandang hadis itu. Kalau pemimpin itu pemimpin yang tak beriman pada Allah, pemimpin yang kufur, pemimpin yang kaki arak, kaki minum, kaki rasuah dan sebagainya, maka rakyatnya, kaumnya, bangsanya akan ditimpa keburukan dan kejahatan. Kita tanya sendiri lah, pokok mana nampak, tang mana? Tetapi tidak lain, dia akan datang juga daripada pemilihan kita yang melantik. Kalau ciri-ciri pemimpin Islam itu yang pastinya pertama tu mestinya alim, dia beriman kepada Allah. Kalau kita tinggal ciri yang tu, kita ambil yang lain. Habislah, dah nampaklah keburukan yang melanda kita. Walaupun nampak dia tu senayang juga, kita kata pandai lah, sikit-sikit, tapi lebih kurang kita lah jahil agama dia pun. Dia pemimpin Islam, pemimpin umat, makanya akan berlakulah kejahatan yang dibiarkan. Sebab dia kata dia pun suka benda-benda yang macam tu. Macam mana dia nak halang benda tu berlaku kepada kaumnya ataupun rakyatnya. Itu yang kita kena faham. InsyaAllah di sebalik hadis ini, wabil aksi, baca terbaliknya, kita baca mafhum mukhalafah tu. Bila Allah mengendaki satu kaum tu jadi elok, jadi baik, jadi bahagia pada satu kaum tu, bangsa tu, maka pemimpin yang naik, yang dilantik, yang dipilih itu pemimpin yang baik-baik, yang beriman, yang bertakwa, di kalangan orang-orang yang soleh. Ada di kalangan mereka ada ulama, ada orang-orang yang taat pada Allah, orang yang bersungguh-sungguh untuk berlaku adil kepada rakyat. Itu tanda. Ni sini, Mak. Tanda baik. Kita jangan lebih-lebih sangatlah. Apa ramai semua macam ada masalah kita tepi. Jangan fikir depa. Kita harus dah utamakan. Berapa? Nama ni hebat kat mana? Oh, salah. Salah? Dia letak Islam, dia anak Islam yang memimpin kita. Dan kita sentiasa menyokong usaha untuk mengangkat martabat Islam dan umat Islam. Kan? Kita tetap ada prinsip pegangan bahawa bumi yang Allah wariskan kepada kita umat Islam itu wajib ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iqamatud din wa siyasatud dunyawi. Menegakkan agama dan menjalankan urusan ikut syariat Allah Ta'ala dalam negara. Tuan-tuan, jadi Alhamdulillah mungkin sikit sebanyak apa yang sedang berlaku dalam pergolakan negara ini, insya-Allah mudah memberi kebaikan kepada kita bangsa Islam inilah dan umat Islam. So pemahaman yang ada pada kita masing-masing tak apalah, tak berpisah. Tapi senario itu Alhamdulillah Allah yang telah mentakdirkan berlaku keadaan yang telah berlaku lah. Tanpa melalui pemilihan rakyat atau pilihan raya. Jadi saya nak kaitkan bahawa hadis Rasulullah ni bahawa kita tak melihat sesuatu yang baik. Kalau pemimpin yang dilantik itu
pemimpin yang tak beriman kepada Allah. Walaupun di Islam, tapi ada skandal-skandal, ada kaki rasuahnya, kaki judinya, kaki maksiatnya, berada di atas sebagai pemimpin, habis. Maka tumbuhlah keburukan, kejahatan, kehancuran kepada kaum itu. Tuan-tuan, itu kita kata benda itu jelas dalam hadis Rasulullah, bahawa kita perlulah memilih pemimpin. Kerana dalam Al-Quran banyak hadis-hadis, banyak ayat-ayat Al-Quran, bahkan hadis-hadis Rasulullah menceritakan perkara ini, supaya kita tidak tersilap. Supaya kita tersilap pada meletakkan sesuatu amanah kepada mereka yang mestilah beriman kepada Allah dan berlaku adil. Itu yang kita kata ayat Al-Quran yang Allah tersebut, supaya hendaklah kamu berlaku adil. Ayat yang turunkan itu untuk pemimpin-pemimpin. Adil yang letak pada asasnya ialah bagaimana dia menguruskan itu berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam mentadbir negara dan rakyat. Ini hadis yang kita baca yang pertama berkaitan dengan politik. Tuan-tuan sekalian, sebab Islam tu tidak boleh pisah dengan politik. Cuma kita hidup cara politik parti ni kadang kita cakap lebih kepada satu bentuk fanatik ataupun pandangan yang agak sempit. Tapi hakikatnya siasah politik dalam Islam tu Rasulullah lah pengasas yang menganjurkan agar kita mengurus takbir rakyat dan kaum mengikut acuan yang Allah Ta'ala tetapkan. Istibghatullah wa man ahsana minallahi sibghah. Acuan Allah itu, segala peraturan, segala ketetapan yang telah Allah tetapkan, maka tidak ada lagi acuan yang lebih baik daripada yang telah Allah kehendaki kepada kita semua. Kalau kita ikut acuan Islam, syariat Islam, maka semua itu akan memberi kebaikan kepada kita sebagai umat Islam, khususnya dalam negara kita. Baik, itu hadis yang pertama. Khususnya hadis yang kedua, insyaAllah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah ta'ala fas'aluhu bi butuni akufikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha, thumma la tarudduha hatta tamsahu biha wujuhakum, fa inna Allah ja'ilun fiha barakah." Atau kama qala Abu Dawud. Baik, hadis seterusnya Rasulullah bersabda, apabila kamu meminta atau berdoa kepada Allah, hendaklah kamu minta dengan tapak tangan. Minta dengan tapak tangan. Jangan di belakangnya. Jangan diterbalikkannya. Kemudian jangan kamu letakkan dia dari tangan, bahkan hendaklah sapu ke muka. Karena yang demikian dijadi oleh Allah Ta'ala padanya barakah. Tadi riwayat Abu Dawud. Tuan-tuan, banyak ayat yang menceritakan tentang perintah Allah Ta'ala untuk kita berdoa. Antaranya Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Bila kita sebut berdoa ni memang betul-betul, kalau orang yang isu nak abad kita nak suruh doa, dia buat macam ni, dia faham. Orang yang duduk sembang ke apa gitu ni, dia pun tak perasan dia nak buat apa tu, kan? Bila kita angkat tangan ni, oh dia orang macam doa. Maknanya satu isyarat yang dah terang jelas. Bila berdoa mesti dalam keadaan tangan kita diangkat menadah
tapak tangan ke langit. Ini maknanya cara tertib berdoa kepada Allah. Maka Nabi ajar kepada kita, bila kamu berdoa kepada Allah Ta'ala, kamu minta dengan tapak tangan. Maknanya tangan mendadak macam tu. Terpulanglah ada mendadak macam ni, ada mendadak lagu tu. Cuma yang dilarangnya dibalikkan di belakang kamu macam tu. Kan? Yang ini dilarang. Cuma ada riwayat yang menyebutkan satu ketika bala yang besar melanda, untuk menolak daripada berlakunya bala tersebut, maka Rasulullah sampai kepada minta jauh daripada bala itu, diterbalikkan tangan. Itu ada satu riwayat lah. Tapi secara umum, secara khusus di sudut kita memohon kepada Allah, mesti tangan kita lagu tu. Minta kepada Allah, tapak tangan mendadak ke langit. Baik. Jadi hadis Rasulullah ni, benda tu diamalkan. Maknanya irfa'ul yad 'inda du'a atau kama qala. Ada yang sebut bahawa angkatlah tangan kamu ketika berdoa. Baik, benda ni pun benda jadi pertikaian, perbahasan, khilaf di kalangan para ulama. Ada kata hadis itu dhaif, ada kata tak payah angkat tangan, doa cakap sudahlah, saya doa angkat tangan. Tapi kita pegang, kita buat dah lah. Kita pegang apa yang beramal lah, dan memang itulah sebaik-baik adab bila kita nak meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita angkat tangan pun, Tuhan tahu kita buat doa, kita baca doa, tapi perlakuan kita berbeza, perbuatan kita yang lain. Ada masa tangan kita tunjuk lagu tu, ada masa tangan kita halang lagu tu, ada tangan kita buat macam tu. Saya baru ada isyarat-isyarat dia. Maka tentulah masa kita berdoa, ada satu adab yang nampak memohon kepada Allah. Kita ni hamba yang kerdil, hamba yang hina, minta kepada Allah. Maka perlakuan itu Rasulullah tunjuk kita amalkan. Bahkan janganlah kita melepaskan tangan kita ke bawah selesai berdoa. Sebaliknya hendaklah kita hatta la turadduha hatta tamsahu biha wujuhakum. Mana kata jangan kita lepaskan tangan kita tu, bahkan hendaklah kita sapu ke muka selesai habis kita berdoa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dia kata apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah ini untuk kita menjadi sebagai satu amalan yang baik. Bahkan kenapa? Fa innallaha ja'ala fiha barakah. Maka disebutkan bila kita berdoa, angkat tangan dan segala apa yang kita mohon, kita minta tu, habis dengan kita sapu muka, semoga Allah Ta'ala akan memberkatinya. Berkat ni mana? Semoga Allah makbul, terimalah permohonan kita. Ada hadis Rasulullah yang lain. Rasulullah sebut, inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa yadayhi ilayhi an yarudduha sifran. Tirmizi wa Abu Dawud kama qala. Sesungguhnya Tuhan kamu Allah Ta'ala ni dia pemalu lagi pemurah. Dia pemalu apabila seorang hamba itu, apabila dia mengangkat kedua tangannya memohon, lalu dikembalikannya dengan tangannya kosong, makanya Allah tak akan sia-sia permintaan kita, permohonan kita. Ia amalan ni pada amalan mazhab masyarakat kita sendiri dah jadi satu perkara yang kita buat lah. Kalau kita tengok ada sebahagian setengah masyarakat lain, kelompok bangsa lain di mana negara Islam, ada juga orang Islam tapi mereka doa pakai cakap begitu ya. Doa juga habis-habis begitu lah. Kan? Ada pandangan kata apa? Tak apa. Itu kita kata biar mereka.
Kita tetap pada pegangan ataupun amalan yang dah dilaksanakan merujuk kepada hadis. Hadis, sama ada hadis itu hadis sahih, hadis hasan atau hadis dhaif. Hadis dhaif boleh kita guna untuk fadhailul amal, kelebihan amal. Bahkan ada pembahasan akan mungkin berlaku pertikaian yang itu dahsyat. Sapu muka selepas salam kan? Sapu muka selepas salam. Soalan tu beribu kali orang tanya tiap-tiap mana tempat ustaz-ustaz ada. Maka kita bukan nak ambil satu pandangan orang yang merujuk dia hanya sekadar hadis sahih, tapi kita berpegang kepada amalan yang dijadikan perbuatan dalam kalangan umat Islam kita ni, masyarakat Melayu khususnya dikatakan berpegang mazhab Syafi'i ini, maka perbuatan itu adalah sunat. Sapu muka selepas salam. Itu saya kata, bagaimana pegangan kita tu segi kelebihan amal. Kalau orang tak mau sapu muka, tak ada apa, dia tidak. Tapi kita dah itu sebagai amalan kita. Kaitan dengan doa yang dibaca habis doa sapu muka, maka sembahyang itu bermakna doa. Habis sembahyang sapu muka. Itu adalah salah satu kiasan pandangan ulama selepas salam sapu muka, selepas sembahyang. Mana kata kita macam mana kita berdoa. Menunjuk pada hadis daripada Anas bin Malik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu bi yadihi yumna. Summa qala asyhadu an la ilaha illallah wa rahmatur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahmatur rahim. Allahumma la hamma wa la hazan. Atau kama qala. Diceritakan oleh Sayyidina Anas ini bahawa Rasulullah apabila sudah selesai dia daripada sembahyang, maka dia menyapu mukanya dengan tangan kanannya. Kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Allahumma za'an hamma wal hazan. Ataupun satu riwayat yang menyebut Rasulullah dalam kitab Mustika hadis pun ada sebut Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim. Allahumma za'an hamma wal hazan. Baca doa ketika sapu muka. Satu perkara ketika sapu muka, yang kedua doa ketika sapu muka. Ada hadis Rasulullah. Maka kita beramal. Orang tak mau, pokok yang tak mau kata dia hadis itu dia kata hadis dhaif, hadis dhaif jiddan, dia kata tak mau beramal tak ada hadis sahih, tak apa, tak pilih dia. Bapa sepanjang tubuh ulama Qatari kita pun, dia kata tak ada masalah orang. Kita nak beramal, kita kena rujuk dengan kita masih ada hadis. Walaupun diajarkan pada hadis, dhaif. Sebab Imam Nawawi dan Al-Azkar pun membicarakan masalah itu, maka terpulanglah dia kata. Dan sapu muka kan tak mau. Kan? Jadi kita dah amalkan benda tu dah. Dan perbuatan tu bukan benda yang dibuat oleh orang biasa-biasa, oleh ulama tu guru kita. Jadi diambillah kalau ada lagi tu buah muda-muda main tu bawa hadis ni, tak ada hadis soalan semua tu terpulangkan dia lah. Kalau tuan-tuan sini yang ada sini tak mahu sapu muka tu, tak apa, kita tak mahu kata apa, tak ada nak kata pada semayang. Tapi kita dalam mazhab pegangan kita Syafi'iyah ni, kita ambil sebagai fadhilul amal, hadis tu hadis dhaif tapi untuk tidak amal, kita letakkan sebagai sunat, kita sapu muka. Teruskan. Jangan sapu muka muda, tak sapu muda, pilih-pilih hidung betul ya, tak ada. Itu tak ada. Ada pun tergosok dia betul tu, tak kena. Nak sapu, tak mau sapu langsung tu sapu. Itu. Jadi kita nak berpegang apa yang kita tu amal dah, fadhil amal, sapu muka. Sebab apa yang disebut ni kaitan dengan hadis doa sapu muka selesai berdoa tu, itulah juga ditetapkan sebagai satu sandaran. Selesai sembahyang kita sapu muka. Baik. Jadi benda-benda ni benda yang furu'iyah.
cabang-cabang di ujung-ujung tu. Nak buat tak buat kesalahan. Tapi kita dah jadikan satu amalan perlakuan yang dah dilaksanakan dan kita letakkan satu yang elok sikit kesempurnaan sembahyang kita buat insya-Allah. Baik, hadis yang terusnya. Idza sa'ala ahadukum rabbahu mas'alatan fata'arrafa al-ijabah falyaqul alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat wa man abta'a anhu dhalik falyaqul alhamdulillahi ala kulli hal. Rawi Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis seterusnya Rasulullah bersabda, apabila meminta seseorang kamu akan Tuhannya sesuatu permintaan, mintalah apa-apa, doalah apa-apa yang kita nak doa. Pastinya doa kita ni minta yang baik-baik. Tapi saya nak suruh juga doa ni minta benda yang baik-baik agar Allah Taala beri kepada kita, dan juga minta lindung daripada perkara-perkara yang tidak baik jangan berlaku pada kita. Dua tu. Ada doa yang mohon perlindungan. Macam sekarang kita minta berlindung daripada COVID-19. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungi kami ya Allah daripada penyakit gila, sofak dan daripada penyakit berbahaya yang berat. Padahal yang tak diketahui yang letakkan penyakit COVID-19. Minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hadis Allah yang kita baca ni, Rasulullah menyebut apabila meminta seorang kamu akan Tuhannya suatu permintaan, bila mana kita minta, maka tahu ia bahawa doanya itu sudah makbul. Kan? Kita minta doa ni, kemudian kita nampak doa yang kita minta tadi ini Allah Ta'ala makbul. Barang yang diminta sudah dapat. Hendaklah ia berkata, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang tu kita kena baca. Dia minta doa, ya Allah ya Tuhanku, biarlah anak lahir ni biarlah dapat anak lelaki. Atau dia beranak lepas tu, alhamdulillah dapat anak lelaki. Tu dia. Minta 2-3 bulan lah, ataupun sejak daripada mula kahwin lah, dia beranak main anak lelaki, Allah Ta'ala makbul. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji-pujian itu bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebajikan. Dan macam-macam apa yang kita minta. Alhamdulillah. Saya pun hari ada balik di rumah saya lah. Dua bimbang hujan turun lebat. Kita mandi balik rumah kawasan kita ni, kadang kalau hujan banyak kursi meja kita tahu sejarah habis lah. Kan? Jadi kita pun berdoa lah. 2-3 hari nak buat mandi tu, ya Allah. Moga mandi ni berjalan dengan elok. InsyaAllah cuaca nak tak hujan. Maka tetamu hati dapat makan jamuan. Kan? Ada majlis pertunangan lah dengan saya tu. Jadi alhamdulillah berjalan elok, sempurna daripada awal pagi tadi sampai pukul 4 petang. Bila 4 petang hujan turun lebat. Kan? Alhamdulillah lah, kita kata pagi tu semua tetamu main boleh makan elok, majlis jalan elok, orang pun boleh makan semua. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bukan datang ada hujan tak hujan, bukan lagi tu. Kalau ada hujan lebat macam pakai 4 turun tu, Allah berselera kan. Bukan ada kemah ni, pakai buat rumah ni. Pos kereta kita kan. Kan? Kita susun kursi meja apa tu. Jadi kalau kata cara hujan lebat terang pukul 4 tu, kalau turun pukul 11, setengah 12, atau pukul 1, 2 habis. Orang tengah-tengah tu ramai dengan tamu-tamu pukul 1. 12.30 pukul 12 kita memang apa lagi tak? Kan? Jadi itu yang kata contoh sini pun apa-apa saja bila kita minta kepada Allah Ta'ala
dapat benda yang kita nak, maka jangan lupa Allah bagi supaya kita tak dapat orang yang kita kata apa, Tuhan dah bagi lupa pada Allah. Kan? Lupa daratan, lupa diri. Jadi sedangkan kita minta, Tuhan dah bagi dah, macam tak nampak Tuhan yang bagi, macam dia pula yang kata aku yang buat ni, aku yang follow ni, aku yang usaha ni. Segala benda yang kita lakukan, demikian juga apa-apa yang kita nampak dengan agak jelas. Baik, kemudian Allah sebut wa man abta'a anhu zan. Dan jika diketahui bahawa doanya itu tak makbul, yang diminta itu belum dapat lagi. Kita tak tahu bila Tuhan nak makbul, tapi mungkin Tuhan tak makbul lah doa kita lagi. Tak apa. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita tetap membaca puji-pujian itu bagi Allah atas apa jua hal pun. Ada hikmah ada. Tuhan tak bagi, jangan ingat rugi kita. Tuhan nak tengok mana kesabaran kita. Ada orang kita buat contoh, saya dia kahwin lama, tak dapat. Masuk 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tak ada cahaya mata. Tak larat dah macam-macam petiak. Orang petua macam-macam segala macam ni. Tapi sabar, ada hikmah dia. Mungkin banyak lagi lah persiapan dari seorang ibu, seorang bapa dan sebagainya. Kan? Mungkin segi ekonominya, segi pekerjaannya, segi belanja kehidupan pun tak apa nak tetap. Tidak kata contoh lah kan. Tapi bila Tuhan dah bagi, lepas tu dah stabil lah, dah kahwin pun dah masuk 5-6 tahun, keluarlah beranak lah seorang saya. Bukan tahun depan beranak lagi. Alhamdulillah. Tahun ketiga beranak lagi. Direct 3 tahun, 3 orang dapat. Kan? Jadi saya cakap dia ada kawan saya lah. Dulu saya dalam malam. Kahwin kat 12 tahun, kesian kita pun tengok, kawan pun nak cahaya mata. Jika sembang buat anak dia terasa apa, desing tengok dekat lah. Kalau saya buat anak dia terasa, kawan macam tak seronok lah. Tapi alhamdulillah bila dah dapat tu, dia bersusun. Kan? Tanya dia anak berapa dah lah, 6 lah tu dia, 6 lah. Jadi kadang-kadang Tuhan nak bagi rezeki kemudian tu, kadang-kadang dia dah stabil. Contoh lah, banyak lagi. Tapi tetap tak dapat tu bukan tak ada. Tanpa pahala tu pasti dapat lah. Doa ni dapat pahala. Doa minta benda-benda baik ni, ibadat dapat pahala. Cuma minta tak dapat lagi tu, kita jangan lupa alhamdulillah ala kulli hal. Tak apalah, tak ada rezeki kita lagi, tak ada habuan kita lagi. Sebab tu Rasulullah ajar kita apa yang Allah Ta'ala takdir pada kita kadang-kadang kita itu, setiap apa yang berlaku untuk Allah yang maha terpuji, Allah yang memberikan tu, dia tahulah keadaan kita. Mungkin bagi kita awal sangat kaya, payah lagi. Dia awal tahu pakai sikit, bila kita pun agak-agak rumah situ dia puas sikit, jadi dia taklah jadi muda. Orang kata apa? Kejutan lah. Kalau awal sangat dia kaya, dia mudah lupa diri, dia mudah sombong, sakit dia cakap besar. Kan? Jadi benda tu dia dah lupa rezeki itu daripada Allah Ta'ala. Dan berbagai-bagai lah. Jadi amalan tu, kita amalkanlah, kita praktiskan. InsyaAllah, bila kita doa pada Allah Ta'ala minta, Tuhan makbul. Alhamdulillahillazi bi'ni'matihi tatimmus shalihat. Syukurlah dapatlah hajat kita, ya Tuhan makbul kita Tuhan kita. Tapi yang kawan yang tak dapat lagi, dia tak tahu, tak ada rezeki dia apa semua, dia pun tak ada duduk marah kau ni. Alhamdulillah ala kulli hal. InsyaAllah Allah akan bagi keadaan yang kita tetap sabar redha tadi ni, nanti dia dapat masa yang mungkin sesuai untuk kita dapatkan.
Allah Ta'ala bagi itu masa yang sesuai kita dapat. Bahkan kadang-kadang lebih baik kita dapat pada masa itu daripada dapat sebelum itu. Kita boleh fikir boleh menjual dan dapat dari masa itu. Kan? Dan dapat masa itu teruk. Ada tuan-tuan yang kerja kerajaan. Kalau siapa-siapa yang mula dapat dulu contoh saya. Tuan-tuan dulu periksa PTK untuk kenaikan pangkat. Siapa yang dapat dulu yang awal-awal 10 tahun yang lalu 15 10 tahun yang lalu, Allah siapa dulu yang dapat. Dia nak kena pergi kursus yang punya teruk. Kan? Kursus teruk, kursus lah yang pasal Inggeris semua kata kerja berita dulu ni. Kan? Kita tak dapat lagi tak syok tak kira. Kita tak kata hati kita ni. Kawan dapat tu pun dia teruk tak kena pergi kursus. Kita dapat kata kerja punya banyak. Macam dalam alamat lah dengan kawan kita lah. Dalam kerjaya tu tak dulu lepas 10 tahun lebih mereka berubah dasar pula. Dia tak payah pergi, tak payah periksa apa dah. Itu meeting kan, time base. Itu meeting kan, time base, naik pangkat. Tak periksa apa pun tak payah lah. Jadi prestasi perkhidmatan tu ada rekod lah. Prestasi kerja tu peratus dia kena 90% ke atas rekod. Jadi pihak pengetua ataupun pada pihak dapat rekod perkhidmatan kita baik bagus itu. Boleh kalau bawa 90 tu payah lah. Dia akan sangkut. Jadi dapat kemudian ni dia tunggakkan pula. Dia kata bagi ada apa yang dapat gambar itu ni tunggakkan. Tu dia kalau tu 10 ekor lah. Kursi apa tak payah. Naik pangkat saja je. Mai sebenarnya kosong, senang hati lah. Dia masuk terus. Tunggakkan dengan kenaikan pangkat. Itu yang kata tu. Masa sebelum tu kita punya kecewa. Tapi Alhamdulillah lepas tu betapa syukurnya dapat rezeki yang tidak diduga orang. Jadi semua tu antara benda-benda yang kita hadapi dalam kehidupan kita semua. Jadi saya percaya apa yang kita baca hadis Rasulullah pada malam ni, itulah antara yang boleh kita amalkan. Jangan lupa setiap kali kita berdoa pada Allah Ta'ala, berdoa dengan ikhlas, minta benda-benda yang baik. Dan bila Allah makbul doa kita tu, maka sebutlah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita minta pun tak dapat lagi, jangan putus asa. Alhamdulillahi ala kulli hal. Itu cara adab apa yang kita berhadapan dengan apa yang mohon pada Allah Ta'ala, tetap memuji Allah Ta'ala. Seperti kita hamba yang kecil, Allah tak bagi, kita terima. Allah tak bagi pun kita terima. Sebab dalam hak kita nak, orang kata apa, putus asa ataupun nak kita kecewa dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar itulah untuk mengajar pengajian kita malam ni. Jadi kita sama-sama lah memohon kepada Allah Ta'ala banyakkan umur kita dalam kebaikan dan sentiasa kita berazam untuk jadi hamba yang saleh, orang yang baik, untuk kita boleh kebaikan hidup di dunia dan lebih-lebih lagi hidup kita di alam kubur, alam barzakh. Tuan-tuan, kalau mati malam ni kita akan pindah esok duduk di alam barzakh lah. Tinggallah taman kita, tinggallah harta-harta kita ni, memang kita sayang, tapi dah sampai hari ajal kita, maka yang kita nak tu kebahagiaan di alam kubur, alam barzakh juga yang paling utama. Maka sebab itu kita jaga amal ibadah kita dan sentiasa kita istighfar banyak-banyak, bertaubat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayang, kasih orang yang bertaubat. Kita benci orang yang membuat dosa banyak jahat ni pada kita. Tapi di sisi Allah Ta'ala, orang yang dia pernah jahat, dia pernah buat dosa tapi dia bertaubat, Allah kasih, Allah sayang dekat dia. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada hamba-hamba yang bertaubat. Mari kita mari sama-sama perbetulkan kehidupan kita, insya-Allah. Semoga Allah
pilih kita di kalangan hamba-Nya yang beroleh syurga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Hadza bitaufiq. Tasbih baca tasbih kafarah dan sebelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhaman malaikatil muqarrabin برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. هذا بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.